Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdati waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Alhamdulillah para penonton, sahabat yang dikasihi, syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpah dan kurnianya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peluang dan ruang serta dipanjangkan umur kita di dalam bulan yang penuh barakah, bulan yang menjadi satu tangisan bagi umat salafun salih, orang-orang yang soleh zaman-zaman dahulu, apabila bulan Ramadan ini hampir-hampir meninggalkan mereka. Jadi kita berada pada hari Jumaat yang terakhir di dalam bulan Ramadan, yang mana tidak berapa lama lagi, 2 hari lagi ke Sabtu Ahad. Jadi sehari lagi, tidak 2 hari lagi, sehari lagi kita akan menyambut Aidul Fitri. Jadi kita meninggalkan Ramadan Al-Mubarak. Jadi kalau sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, itba'ut tabi'in, mereka sangat berduka cita dan bersedih hati apabila Ramadan semakin menghampiri di hujung-hujungnya. Karena Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu aw lau ya'lamul ibadu ma fi ramadana latamannat ummati an takuna sanatu kulluha ramadana." Kalaulah manusia, hamba Allah Ta'ala ni mengetahui apa kelebihan yang terkandung di dalam bulan Ramadan ini, pasti semua manusia, umat aku, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bercita-cita, berangan-angan, berharap-harap supaya Ramadan tu ialah sepanjang tahun, tidak hanya 1 bulan di dalam setahun. Itu hebatnya bulan yang kita hampir meninggalkan, bulan Ramadan yang penuh barakah ni. Jadi insya-Allah petang ni juga ialah kuliah Ramadan yang terakhir, yang ditaja kuliah Ramadan saya, bukan kuliah Ramadan orang lain. Kuliah Ramadan saya yang terakhir yang ditaja oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia, yang dipengerusikan oleh Datuk Rosli Atan, yang mana telah kerap kali kita menyebutkan bahawasanya Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni selalu menganjurkan aktiviti-aktiviti kebajikan masyarakat, menyampaikan bantuan-bantuan kepada mereka yang memerlukan, seumpama fuqara wal masakin dan asnaf-asnaf yang lainnya yang tercicir, boleh dikatakan yang tercicir. Dan begitulah Yayasan Budi Ihsan Malaysia selain daripada itu menajakan kuliah-kuliah untuk para asatizah di bulan Ramadan, termasuk saya,
Ini semua ialah amalan kebajikan yang dibuat oleh grup Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang dipengerusikan oleh Datuk Rosli Atan. Jadi kepada para sahabat penonton yang menonton video saya ni, insya-Allah boleh pakat share sebanyak mungkin, boleh menderma kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia melalui apa yang telah pun ditulis di dalam Facebook ni, ada di captionnya. Mudah-mudahan apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan itu menjadi amal jariah untuk bekalan kita bila kita meninggalkan dunia yang fana ni. Karena dunia mazra'atul akhirah, dunia ini tempat kita bercucuk tanam untuk kita tuai di dalam negeri akhirat nanti, insya-Allah. Jadi kalau tak silap, 1 Syawal ni pun ada program besar yang dibuat oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia, telah pun masuk dalam TV, boleh dilihat dalam page, iaitu menyampaikan bantuan jamuan makanan kepada keluarga-keluarga fuqara wal masakin asnaf ni, dengan segala pakej-pakej yang begitu sekali orang panggil mewah lah untuk para asnaf fuqara wal masakin dan sebagainya. Jadi itu semua boleh dilihat di dalam page Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang dipengerusikan oleh Datuk Seri Rosli Atan. Baik. InsyaAllah baki lagi yang tinggal ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah di dalam beramal ibadat, walaupun setengah-setengah kita ni mengejar malam qadar. Yang kalau mengikut tajrib uji kaji daripada Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, kalau hari permulaan Ramadan tu jatuh pada hari Jumaat atau Selasa, maka malam qadar tu diharapkan pada 27, malam 27 Ramadan. Jadi kalau kira-kiranya lepas adalah malam 27 Ramadan. Pada bulan Ramadan tahun ni, Ramadannya jatuh pada hari Jumaat, malam Jumaat. Jadi barangkalinya 27 Ramadan baru-baru ni barangkalinya malam qadar. Tapi janganlah kita tu beribadat hanya untuk malam qadar, untuk Lailatul Qadar saja, tidak. Bahkan beribadatlah kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan Ramadan kita dengan puasanya, dengan ibadah qiyamul lailnya, dengan tilawatul Quran, tadarrus Al-Qurannya. Begitu juga jangan dilupakan mengeluarkan zakat fitrah ataupun harga zakat fitrah, supaya pahala puasa kita itu tidak tergantung. Jadi itulah yang patut kita kena ingat. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, dan supaya kita melengkapkan bilangan puasa, hari-hari puasa kita, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kita bertakbir membesarkan Allah di atas apa yang telah Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, di atas apa yang Allah Ta'ala hadiahkan, Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kita. Wala'allakum tashkurun, supaya kita benar-benar menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, iaitu hamba yang tasarraful abdi ala ni'mah ila ma khuliqa li ajlih, hamba yang gunakan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini kita akan sambung lagi perbincangan kita lah di dalam kitab Nasaihul Ibad, syarah Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Syekh Nawawi As-Sani atau Imam Nawawi As-Sani, digelarkan dia Syekh Nawawi ataupun Imam Nawawi As-Sani ni mensyarahkan kitab yang dikarang oleh Amirul Mukminin fil Hadis, iaitu Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, iaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang bagi kitab syarah Sahih Al-Bukhari, iaitu yang dinamakan dengan Fathul Bari.
Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani atau Imamun Nawawi As-Sani ini mensyarahkan kitab yang dikarang oleh Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani yang bernama Al-Munabbihat ala Isti'dadi Liyaumil Ma'ad. Jagaan-jagaan, peringatan-peringatan di atas mempersediakan bekalan untuk hari akhirat. Baik. Hari itu kita telah baca beberapa makalah. Pada pertemuan yang pertama kita telah membaca makalah yang kedua di dalam babus sulasiyu. Dalam babus sulasiyu ni kita telah membaca pada pertemuan kuliah yang ditajakan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia ini, pengerusikan oleh Datuk Seri Rosli Atan. Kita telah pun membaca makalah yang kedua yang diriwayat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, iaitu Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Kemudian kita telah membaca maqalatus salis, perkataan yang ketiganya yang diriwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, iaitu Amirul Mukminin yang pertama dan Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Kemudian pada pertemuan yang sebelum ini kita telah membaca makalah yang keempat daripada bab sulasiyu. Makalah yang keempat ni meriwayatkan perkataan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang mana Sayyidina Uthman bin Affan ni ialah Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, Amirul Mukminin yang kedua. Baik. Insya-Allah pada petang ni kita akan menyambung lagi. Kira-kiranya menjadi lengkaplah empat sahabat yang menjadi khulafa ar-rasyidin. Perkataannya kita dendangkan, kita perdengarkan dan kita cuba hafalkan dan kita cuba mengamalkan di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan selepas daripada ini, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul khamisatu, dan bermula maqalah yang kelima, min babi sulasi, daripada bab sulasi. Tu daripada bab sulasinya, bermula maqalah yang kelima daripada bab sulasi. An aliyin, diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu. Kita baca dulu, kemudian kita akan baca dengan syarahnya, insya-Allah. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan wa inna minas syughli yakfikal ta'atu syughlan wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Begitu saja. Pendek saja perkataannya. Sayyidina Ali kata, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan wa inna minasy-syughli yakfika at-ta'atu syughlan wa inna minal ibarati yakfikal mautu ibratan. Boleh kita hafal tu. Kalau kita duduk saja-saja kita hafal, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan wa inna minasy-syughli yakfika at-ta'atu syughlan wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Terjemahannya, an aliyin, diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Talib ni sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lagi pula ialah di kalangan qarabah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdekat. Beliau anak kepada bapa saudara pamannya yang menjaga baginda sejak daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan datuknya Abdul Muttalib, iaitu Abu Talib. Maka Abu Talib itu ayah kepada Ali bin Abi Talib. Jadi Ali bin Abi Talib dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sepupu dekat.
sepupu dekat. Dan beliau Sayyidina Ali bin Abi Talib ni ialah orang yang pertama di kalangan sabi, di kalangan budak-budak yang memeluk agama Islam. Maka sebab tu setengah ulama juga mengatakan wa karramallahu wajhah, selain daripada bentuk doa kepada Sayyidina Ali ni, kebiasaannya taraddi kepada sahabat. Taraddi mana radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, itu taraddi. Tapi untuk Sayyidina Ali, bagi melawan puak-puak nawasib. Puak-puak nawasib ni puak-puak yang membenci Sayyidina Ali dan ahlul kisah, kita kata. Ahlul kisah ni mereka yang duduk di dalam selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih khusus daripada ahlul bait. Ini beberapa istilah yang kalau kita nak bahas tu terlalu panjang. Ada perbezaannya ahlul kisah, ahlul kisai, qarabah, ahlul bait, zuriyah. Jangan dipukul sama. Beza, ada beza tu. Jadi Sayyidina Ali, Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra alaihi salam, Hasan dan Husain, ini dipanggil ahlul kisah. Jadi ahlul kisah tu martabat yang paling tinggi di dalam ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang membenci, yang mengeji, yang mencaci, itu dipanggil nawasib. Jadi seperti mana yang telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu, ajaran ahlus sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, baik Maturidiyah, baik atau ahlul azhar, ataupun kita kata ahlul hadis lah, min fudala'il hanabilah. Ahlus sunnah wal jamaah, para sufiyah, para ahlus sunnah wal jamaah daripada Asy'ariyah, Maturidiyah, fudala'ul hanabilah, ahlul azhar, begitu juga sufiyah. Ini kalau kita buka dalam Ittihaf Sadatul Muttaqin tu meletakkan ahlus sunnah wal jamaah tu 4. Padahal 2 lah. Kira-kira 2 ni termasuk daripada 2 yang dikatakan iza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihim asy'ariyah wal maturidiyah. Tapi kalau diperincikan lagi, Pak, mana? Al-asy'ariyah wal maturidiyah wa fudala'ul hanabilah dan as-sufiyah. Ini disebut dalam kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin. Jadi ahlus sunnah wal jamaah prinsipnya dengan sahabat dan ahlul kisah ini, ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlus sunnah wal jamaah mencintai kedua-duanya, menjauhi daripada mencaci maki, mengeji-ngeji, menghina, apatah lagi mengkafirkan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau mengkafirkan para sahabat. Jadi di kalangan umat ni ada 2 kelompok yang masing-masing tasyaddud, atau tasyaddud dipanggil ekstrim, melampau. Satu kelompoknya dipanggil Rafidah atau dipanggil Syiah Rafidah. Yang ini satu kelompok yang sangat mencintai Ali, mengkagumi ahlul bait, menyayangi Hasan dan Husain, namun ketika itu melampau di dalam menuhankan Ali, mencintai ahlul bait, serta mengkafir, menghina, mencaci maki para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga di kalangan Rafidah tu sahabat yang tidak murtad hanya 4 saja, iaitu Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Miqdad, Ammar bin Yasir. 4 saja. Yang lain semua murtad. Itu Rafidah. Satu kelompok lagi yang ekstrim juga, melampau juga, tasyaddud, tasyaddud juga, ekstrim juga. Bagaimana? Iaitu mereka ni mencintai sahabat, membela sahabat, mengasihi sahabat, mempertahankan maruah sahabat dan sebagainya. Namun dikala tu membenci Ali, membenci Fatimah, membenci ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci Hasan dan Husain. Sehingga di atas mimbar-mimbar Bani Umayyah dikatakan ketika itu mendoakan kejelekan, mendoakan ketidakbaikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka ketika itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah menambahkan lagi doa kepada Ali itu dengan wa karramallahu wajhah. Itu kata setengahnya. Kata setengah yang lain, kerana Ali ni ialah kanak-kanak yang pertama memeluk Islam, maka wajahnya tidak pernah menyentuh
tanah dalam menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mukanya, wajahnya hanya menyentuh tanah, hanya menyembam ke bumi, hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Mereka beriman kepada Nabi SAW setelah mereka tu baligh, setelah mereka tu dewasa, setelah mereka tu tua. Maka sebelum itu mereka menyembah berhala seperti Sayyidina Umar bin Al-Khattab menyembah berhala. Yang bahkan Sayyidina Umar tu satu harinya tersuka-suka, kikik-kikik. Katanya, kenapa Umar kamu suka? Dia kata, teringat zaman-zaman belum masuk Islam dulu. Tuhan pun aku makan lagi. Bagaimana Tuhan tu dia makan? Artinya, kalau dia nak musafir ke mana-mana, takkan nak bawa berhala besar begitu. Jadi Tuhannya tu dibuat daripada buah kurma pula. Diuli, dipenyek, dijatum-catum, jadi muka, kepala, muka, mata, telinga. Jadilah satu bentuk berhala kecil. Sampai di tengah padang pasir, lapar rasa. Itu ni tak tahan dah. Habis bekalan makanan. Tuhan pun dia makan lagi. Minta maaf banyak-banyak Tuhan. Nak ambil tangan sikit, nak makan. Jadi Sayyidina Umar tu ketawa dia apabila teringatkan kisah dia ketika mana di dalam kekufuran jahiliyah. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Talib ni sejak belum daripada balik, ketika umur sabi kanak-kanak, sudah pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Jadi sangat hebat Sayyidina Ali bin Abi Talib, sehingga kalau tak silap saya ada satu kitab yang dikarang oleh Imam An-Nasa'i. Saya tak pasti duduk dekat almari mana. Imam An-Nasa'i mengarangkan tentang kelebihan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kelebihan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Itu panjanglah ceritanya. Artinya kita orang ahli sunnah wal jamaah ni mencintai Ali, mencintai Umar, mencintai Abu Bakar, mencintai Aisyah, mencintai Fatimah, mencintai Hasan, Husain, semua para sahabat, qarabah Nabi, ahlul bait Nabi, hatta lebih-lebih lagi ahlul kisai, iaitu Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, dan Hasan serta Husain. Jadi tidak ada istilah benci di dalam agama kita Islam. Tidak ada istilah benci. Kerana benci, dendam dan sebagainya itu bukan daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benci, dendam itu semua ajaran daripada syaitan. Jadi kalau ada agama yang mengajarkan kebencian, dendam, artinya itu bukan daripada agama yang sebenar, walaupun berlabelkan Islam. Itu macam Syiah, ia mengaku dia Islam. Rafidah lah, bukan Syiah Zaidiyah, tidak. Syiah Rafidah mengaku Islam tetapi menghalal-halalkan darah umat. Itu bukan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana namanya saja sudah pun memberi gambaran makna keseluruhan ajarannya, iaitu Islam. Salama yaslumu salman wa silman wa salamatan. Artinya agama yang nakkan kepada keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, keamanan, ketenteraman. Maka itu yang dibawa oleh para sahabat yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Adapun yang berlaku di kalangan mereka peperangan, itu dari kerana fitnah yang dibangkitkan oleh musuh-musuh Islam. Antaranya Abdullah bin Sabah dan sebagainya. Mereka yang menyusup masuk dalam Islam, mencari kelemahan umat Islam dan mengadu domba di antara para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, sehingga berperang sesama umat Islam. Itulah perbuatan munafikun, perbuatan mereka yang nak menghancurkan Islam, iaitu suka membangkitkan fitnah di antara umat Islam. Maka sebab itulah apa dia panggil, fitnah itu naimun, la'anahullahu man aiqazahu. Ada dalam hadis Nabi SAW sebut fitnah itu suatu benda yang sedang tidur ibaratnya. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka yang mengejutkan, yang menggerakkan, yang membangunkan, orang panggil apa itu, fitnah tersebut. Baik. Maka Sayyidina Ali ini
tidak menjadi keraguan lah, kelebihan baginda Ali. Lebih-lebih lagi kalau kita masyarakat Melayu ni kan, semuanya tongkat Ali, kacik Fatimah dari sini. Sebab sehingga ada di kalangan sahabat kita yang kaum muda tu, mereka menuduh orang tua-tua kita ni Syiah ni. Kenapa? Sikit-sikit tongkat Ali, sikit-sikit kacik Fatimah. Tak ada tongkat Umar ke, kacik Sumayyah ke, kacik Hafsah ke, tak ada. Dari sini. Itu bukanlah tanda Syiah. Sebab kita sebut dah, Syiah ni selain daripada mereka melampau dalam mencintai Ali dan Fatimah, Hasan dan Husain, mereka mengkafirkan para sahabat, mencaci maki para sahabat. Itu Syiah. Begitu juga Nawasib, selain daripada mereka membela para sahabat bermati-matian cinta kepada para sahabat, mereka menghina, mencaci maki serta menyamakan para sahabat, para ahlul kisai, menyamakan Fatimah dengan munafikun, menyamakan Ali dengan dengan Qarun dan sebagainya. Itu amalan Nawasib. Itu akidah kelompok Nawasib. Jadi khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan, sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik apa sahaja pegangan, prinsip, ialah yang pertengahan, yang di tengah. Mana? Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Tidak ekstrim, tidak liberal. Contoh, tidak Rafidah, Syiah Rafidah, dan tidak juga Nawasib. Kalau kita di Malaysia ni banyak mengenal Syiah Rafidah, Nawasib kita tak kenal. Sebab apa Nawasib kita tak kenal? Sebab Nawasib ni kebanyakannya sama seperti kita. Tidak banyak perbezaannya. Tidak banyak orang panggil perbezaannya dari segi sembahyang 5 waktu, dari segi apa lagi, kaifiat sembahyangnya, posanya. Tidak ada orang panggil macam Syiah tu kan, ada batu Karbala lah, cara sembahyang lepuk lah. Ia tak ada beza. Cumanya kalau orang tak sedar, dia akan tak perasan. Tapi kalau orang menyedari, ini membela sahabat tak apalah, ni sampai ke kata Fatimah ni seperti munafikun, seperti Qarun, seperti Fir'aun ni, ini apa pasal ni? Ketika tu barulah kalau orang ada ilmu, dia akan perasan, ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini ialah kelompok Nawasib. Jadi saya menyeru para sahabat semua, jangan kita terpengaruh dengan dua kelompok tadi. Nawasib baik, Rafidah, Syiah Rafidah baik. Hendaklah kita benar-benar menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lurus, yang tegak, yang benar. Itu. Yang ini mencintai para sahabat Nabi, mencintai Ahlul Bait Nabi, mencintai Ahlul Kisai. Jadi Sayyidina Ali ni dialah sahabat Nabi, dialah qarabah Nabi, dialah Ahlul Bait Nabi, dia jugalah Ahlul Kisai. Itu. Itu kerana Ahlul Kisai ini bukan semua. Macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia sahabat, dia qarabah, dia Ahlul Bait, tapi dia bukan Kisai. Tu. Ia sama juga menghina Sayyidina Muawiyah pun sama. Itu termasuk daripada Syiah Rafidah. Adapun kita orang Ahli Sunnah wal Jamaah, pada diri sisi Sayyidina Muawiyah itu kerana dia sahabat, maka qata'i la tasubbu ashabi, jangan engkau mencaci maki sahabatku. Itu boleh dilihat dalam Mu'jamus Sahabah, boleh dilihat dalam, yang dirujuk dalam kitab Mu'jamus Sahabah. Dia tetap sahabat. Adapun anaknya Yazid bin Sayyidina Muawiyah, maka di sana ada qaul aqwal daripada ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah. Saya cadangkan beli kita As-Sawa'idul Muhriqah kah? As-Sawa'idul Muhriqah, karangan Ibnu Hajar Al-Haytami kalau tak silap. Ada kitabnya di almari sana tu. Menerangkan dengan begitu tuntas permasalahan sahabat ni. Cuba
Saya ambil kejap. Ni. Oh, jadi terbalik. Sudah. As-sawa'. Jadi terbalik deh. As-sawa'iqul muhriqah fi raddi ala ahli al-bid'ah wa zandaqah. Ta'lifu Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Jadi karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. As-sawa'iqul muhriqah fi raddi ala ahli al-bid'ah wa zandaqah. Ini sangat bagus, perbahasan tentang isu-isu Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah dan anaknya Yazid bin Sayyidina Muawiyah. Jadi di kalangan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah ada yang berpendapat mengkafirkan Yazid, ada yang memfasikkan Yazid, ada yang menyucikan Yazid, ada yang diam tak mengata apa-apa tentang Yazid. Itu di kalangan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik. Jadi Sayyidina Ali ni lebihlah dia sahabat Nabi, karabah Nabi, sepupu Nabi, ahlul bait Nabi, dan begitu juga dia ahlul kisai. Itu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Baik. Hingga dikenakan perkataan la fata illa Ali wala saifa illa Zulfiqar. Kalau tak silap, ada perkataan yang sangat hebat ketika mana Ali ni dapat meruntuhkan gerbang pintu Khaybar, ketika mana perang dengan Yahudi Khaybar. Baik. An Aliyin, diriwayatkan daripada Sayyidina Ali, an Aliyin, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meredalah oleh Allah daripada Ali, wa karrama wajhahu, dan memulialah oleh Allah, wa karramallahu wajhah, dan memulialah oleh Allah akan wajahnya Sayyidina Ali, kerana nak menolak fuak-fuak nawasib yang mendoakan muka Sayyidina Ali itu hitam di mimbar-mimbar Jumaat, mimbar-mimbar khutbah pada hari Jumaat. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mendoakan wa karramallahu wajhah. Ataupun kerana apakah wa karramallahu wajhah? Kerana Ali tidak pernah bersujud kepada asnam, kepada berhala. Kerana beliau ialah sabi, kanak-kanak yang pertama memeluk agama Islam. Baik. Apa maqalul qaulnya daripada Sayyidina Ali ni? Perkataan Sayyidina Ali nya, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Bahawasanya setengah daripada segala nikmat-nikmat dunia ini, yakfika, memadalah akan dikau itu al-islamu, oleh Islam, nikmatan, sebagai nikmat. Jadi Sayyidina Ali kata bahawasanya setengah daripada segala nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi atas muka bumi ni untuk mu, sebenarnya cukup dah bagimu ni oleh Islam tu sebagai nikmat. Tu ni payahlah weh, kita tak berasa lah. Kita ni kat nikmat, kalau boleh minum air tebu buka puasa ni, oh segar boh ni. Itulah kita duk berasa nikmatnya. Tu padahal nikmat yang sejati, nikmat yang sebenar, nikmat yang orang panggil tidak boleh ditandingi ialah nikmat iman dan Islam. Maka sebab itulah diriwayatkan setelah daripada sembahyang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW, alhamdulillahilladzi ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil imani wal islam. Segala pujilah, semua itu hak Allah. Segala puji itu hak Allah. Allah Ta'ala Tuhan yang menganugerahkan nikmat iman dan Islam. Wa huma min a'zamin ni'am, dan Islam dan iman itu seagung-agung nikmat. Wa kafa bihima minan ni'mah, cukuplah dengan nikmat iman dan Islam itu sebagai nikmat. Jadi perkataan Ali bin Abi Talib di sini tidak pernah bercanggah dengan perkataannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan orang panggil apa? Mutabaqah, muwafaqah. Bila Nabi kata alhamdulillahilladzi ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihi minan ni'mah,
Maka senang dia kata, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Bahawasanya setengah daripada bagai-bagai nikmat dunia itu memada, mencukuplah akan dikau oleh Islam sebagai nikmat. Cukuplah. Allah. Tak payahlah kita duk berasa kita tak dapat nikmat apa. Dia ni. Lagu ni lah. Ada setengah-setengah orang. Nah, padahal yang berharga ada pada diri dia tu apa? Nikmat iman, nikmat Islam. Itu ketetapan Allah. Itu apa? Ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Bukan semua orang Islam. Cuba tengok. Bukan semua orang beriman. Kalau Allah Ta'ala nak semua beriman, senang bagi Allah. Walau apa kita duk baca sama tu. Walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kalaulah Allah Ta'ala menghendaki bagi engkau, Allah Ta'ala nak, walau sya'a rabbuka, kalaulah Allah Ta'ala menghendaki, la amana man fil ardi kulluhum jami'ah, pasti mudah, senang bagi Allah untuk buat semua manusia di atas permukaan bumi ini mukmin, muslim semua sekali. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah patut engkau wahai Nabi Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak mengerasi di atas manusia supaya mereka beriman muslim semuanya? Istifham bermakna ingkari, tidak patut. Jadi sebab tu kalau kita tengok tidak semuanya muslim, tidak semuanya mukmin, berarti bukan Allah Taala nak semuanya muslim. Tetapi tiba-tibanya kita muslim, kita mukmin. Masya Allah, ini besar nikmat. Bukan semua orang yang dapat. Tapi kerana dia tu halus. Min daqaiqin ni'ami, al-munaimu bidaqaiqin ni'ami. Kerana Allah nikmat tersebut tu nikmat yang dianugerahkan oleh Allah, Tuhan yang menganugerahkan nikmat yang halus. Yang halus tu tidak nampak dengan mata kasar. Maka sebab tu kita pun tak berasalah nikmat iman Islam tu sebagai nikmat yang mencukupi untuk kita. Tu tengok. Lalu kata Syekh Nawawi Al-Bantani, fa inna a'zama ni'amillahi lil 'abdi, kerana bahawasanya seagung-agung, semulia-mulia, sebesar-besar daripada segala nikmat daripada Allah untuk hamba-Nya ialah ikhrajuhu lahu minal adami ilal wujudi, mengeluarlah ia Allah baginya, ailil abdi baginya, bagi hamba, minal adami daripada tiada, ilal wujudi kepada ada. Jadi nikmat yang paling besar lagi sebelum iman Islam tu ialah nikmat ijad. Ya, sering ada. Biasanya orang tasawuf lah, tutup buku tasawuf ni bila dia kata syukur para hadirin semua atas nikmat Allah Ta'ala, dan setengah daripada nikmat yang paling besarnya Allah Ta'ala kurnia untuk kepada kita ni ialah nikmat ijad dan imdad. Itu nikmat ijad dan imdad. Apa nikmat ijad? Ijad tu artinya ikhrajuhu lil abdi minal adami ilal wujudi, mengeluarlah ia Allah bagi hambanya daripada tidak ada kepada ada. Macam kita ni asalnya tidak ada. Macam saya ni sebelum daripada tahun 89, sebelum daripada tanggal 31 hari bulan 8 89, saya tak ada. Tidak ada di atas permukaan bumi ni. Adalah dalam perut umi saya nya. Dikandung 9 bulan dalam perut umi saya. Sebelum daripada dikandung langsung tidak ada. Artinya tidak ada langsung. Bukan ada bau-bau sikit. Ni Pak ni, bau-bau dah sikit ni ada. Tak ada langsung. Daripada tidak ada langsung tu, Allah Ta'ala buat kita tubik. Jadi ada. Masya Allah. Jadi ada tu pula sebagai orang. Tidak lembu, tidak perubah, tidak ayah itik, gajah rimah, tidak. Sebagai orang. Yang mana orang ni Allah Ta'ala mulia. Walaqad karramna bani Adam. Dan demi sesungguhnya kami memuliakan anak Adam. Betapa orang panggil nikmat yang Allah Ta'ala karunia ni tidak besar. Sangat-sangat besar. Tu kalau kita tidak ada, Allah Ta'ala tidak menciptakan kita, tidak mengeluarkan kita daripada tidak ada kepada ada, bagaimana kita nak mengecapi nikmat iman?
Bagaimana kita nak mengecapi nikmat Islam dan sebagainya. Tu tentulah tidak dapat kita nak mengecapi nikmat iman dan Islam, yang mana Islam dan iman tadi wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Kedua-duanya ialah seagung-agung nikmat dan memada bagi kita dengan nikmat iman dan Islam. Baik. Itu kata dia. Kemudian fa inna a'zama ni'amillahi lil 'abdi ikhrajuhu lahu minal 'adami ilal wujudi. Satu. Wa ikhrajuhu min zulumatil kufri ila nuril islami. Setelah mana kita tu daripada tidak ada kepada ada, itu dipanggil nikmat ijad. Nikmat Allah Ta'ala menjadikan kita daripada tidak ada kepada ada. Kemudian ditambah lagi nikmat imdad, dia panggil. Imdad mana? Madad. Madad, pertolongan yang tidak putus-putus. Itu mana madad. Tu pertolongan yang tidak putus-putus. Itu dia panggil madad. Tu dalam Quran kata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu astaghfiru rabbahum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Imdad wa yumdidkum. Itu imdad dia panggil. Allah Ta'ala bagi pertolongan tidak putus-putus kepada kamu. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dengan segala harta dan anak pinak. Itu. Jadi nikmat yang keduanya ialah nikmat imdad. Apa imdad? Pertolongan. Mana pertolongan Allah? Setelah mana kita ada, dulunya kita tak ada, kemudian kita ni dijadikan oleh Allah ikhrajuhu lil 'abdi minal 'adami ilal wujudi. Kemudian setelah kita ada tu pula, Allah Ta'ala tolong pula kita, tarik kita daripada zulumat kegelapan kekufuran, gelap kekufuran, masuk kepada cahaya keislaman, cahaya keimanan. Itu. Sebab tu kata dia wa ikhrajuhu, dan seagung-agung daripada nikmat Allah Ta'ala ni atas pada kata ikhrajuhu. Fa inna a'zama ni'amillahi lil 'abdi, kerana bahawasanya seagung-agung, semulia-mulia, seagung-agung, semulia-mulia nikmat daripada Allah untuk hambanya, ikhrajuhu, yang keduanya setelah daripada ijab, menjadikan daripada tidak ada kepada ada, yang keduanya imdad, iaitu ikhrajuhu, mengeluarlah ia, ya Allah, lil 'abdi, bagi hambanya, min zulumatil kufri, daripada gelap kekufuran, ila nuril islami, kepada cahaya keislaman. Itu. Ustaz tak boleh nak baca komen, tak ada nak baca. Boleh. Boleh ni, boleh baca ni. Wan Mahdi Muhammad tu, dek keneh. Wan Mahdi Muhammad dek keneh tu, boleh baca boleh baca slow-slow lah, tapi kak jangan duduk sangat masuk komen tu, tak ada nak baca kat dia naik cepat. Baik. Jadi maka sebab itulah apabila kita dapat mengislamkan orang, ataupun orang tu dapat masuk Islam, maka kita jagalah. Jangan sampai kita mengkafirkan orang yang telah Islam. Ini apa dia panggil? Satu fenomena yang tidak baguslah apabila yang Islam dikafir-kafirkan. Orang dulu, para ulama dulu, para aulia uttisa'ah dia panggil. Wali 9 dalam bahasa Melayu kita. Dalam bahasa Arab kata aulia uttisa'ah. Dalam bahasa Melayu kata wali 9. Dalam bahasa Jawa kata wali songo. Mereka para aulia uttisa'ah, para wali 9 dulu antara yang berdakwah di tanah Melaya ni, itu Syekhul Malaya, seperti mana yang telah kita cerita dah pada pertemuan yang lalu. Dakwah dianya ialah mengislamkan yang kafir. Itu cara ulama dulu berdakwahnya begitu. Tu bukanlah mengkafirkan yang Islam. Kita dah sebut dah kan. Kita duk guna ni semayang, sembahyang. Sembahyang tu asalnya bukan daripada bahasa Islamik tu, bukan bahasa Arab, bukan. Tu.
Nah, asal daripada bahasa agama orang Melayu dulu. Bukan Melayu saja, agama orang Nusantara dulu. Iaitu yang menyembah Hyang, Tuhan yang bernama Hyang, Hyang. Hyang, Hyang. Jadi bagaimanakah orang panggil toleransinya? Bagaimanakah orang panggil tolak ansurnya? Syekhul Malaya, Sunan Kalijaga, Raden Masyahid ni, apabila masyarakat Nusantara tanya, ya Syekhul Malaya, kalau boleh kita tak payahlah panggil solah sembahyang 5 waktu. Solat 5 waktu tu tak panggil, saya panggil solah lah. Kekok kata, tak sedap, tak jelira, nak sebut tu tak sedap. Kita panggil sembahyang, boleh tak? Boleh. Tengok. Itu tandanya Islam ni bukan mengarabkan Nusantara. Dakwah dulu mengislamkan Nusantara, bukan mengarabkan Nusantara. Jadi para aulia utis'ah, para wali-wali dulu, para ulama dulu, mereka membiarkan apa adat yang baik yang telah diamalkan, bahasanya ke, dari segi budayanya ke, selagi mana tidak bercanggah dengan prinsip syariah, disiplin syariah dan prinsip akidah. Selagi itu diberi ruang untuk beramal dengan kebudayaan setempat. Tu ustaz, kalau tabung derma kita ada orang non muslim turut derma, boleh juga ke kita guna? Itu insya-Allah, mudah-mudahan. Kalau kita rasa kita nak cermat, kita tanyalah, duit awak derma ni daripada gaji awak kerja yang baik kau macam mana? Dari sini tu kalau orang nak warak lah. Kalau orang kalau kita orang yang pakai zahir tu kan, dah derma tu, nak tolong tu kan, pakai guna lah. Tapi kalau biasanya orang non muslim ni, kita kena tanya dululah. Seeloknya kita tanya dulu. Bimbangnya takut orang panggil benda yang yang didermakan kepada kita tu daripada sumber-sumber yang haram. Tu. Jadi kalau sumber-sumber yang haram, boleh tak kita guna? Boleh juga, tapi gunanya untuk buat tandas awam ke, buat jalan raya, boleh juga. Bukan tolak tak nak terima terus. Tak boleh gitu. Dilihatlah untuk apa. Untuk apa kegunaannya. Untuk tandas awam boleh, untuk baiki lopok-lopok jalan, lubang-lubang jalan, untuk boleh, tak ada masalah. Jadi ala kuliahnya tidak ada masalah. Boleh. Baik. Jadi jangan kita mengkafir-kafirkan orang. Jauhilah sifat takfiri. Jauhilah perangai yang gemar mentakfir, mengkafirkan umat Islam. Kerana kita telah pun menafikan nikmat yang agung pada seseorang yang telah kita kafirkan. Itu bahaya tu. Maka sebab tu Ahli Sunnah wal Jamaah tidak cepat mengkafirkan. Tu sebab tu kalau kita ni heranlah kalau orang mengaku dia tu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, tapi dahsyat pada Wahabi lagi gemar mengkafirkan orang. Ente kafir, ente kafir. Oi, pelik saya. Jadi jangan mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah kalau suka dan cepat mengkafirkan umat Islam. Apatah lagi mengkafirkan sesama Asy'ariyah Maturidiyah, kerana tidak seguru dengan guru dia, tidak sejalan dengan cara guru dia yang syadid di Lebanon, contoh. Maka yang Asy'ariyah Maturidiyah daripada Al-Azhar, daripada pondok-pondok di tanah Jawi, ditolak, dibuang daripada Ahlussunnah, bahkan dikafirkan sekali. Astagfirullahalazim. Itu dia panggil ekstrim. Jadi jangan kita ekstrim, jangan. Baik. Kerana apabila kita mengkafirkan orang, artinya kita telah mencabut nikmat nombor 1 paling agung yang Allah Ta'ala karuniakan kepada hamba yang telah Allah Ta'ala pilih untuk menganugerahkan nikmat tersebut. Jangan. Maka sebab tu kalau ada dalil satu saja keimanan atau keislaman seseorang, 99 tu dalil kekufuran, pakai satu dalil itulah, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Pakai satu dalil itulah untuk engkau hukumkan dia tu orang Islam, orang beriman. Tu begitu. Nanti ni kita ni ada dalil 99 Islam dia, beriman dia. Hanya adalah satu dalil yang menampakkan dia tu Allahu Akbar. Tu
barangkali kejahilannya. Tapi dengan penuh kebanggaan, dengan penuh keyakinan, kafir dah seorang tu, kafir dah. Astaghfirullahalazim. Ini bahaya. La yarmi rajulun li akhihi bil kufri wala bil fusuqi. Apa disebut? La yarmi rajulun li akhihi bil kufri illa irtaddat alaih. Itu. Illa irtaddat alaih. Tidaklah seseorang yang melontarkan tohmahan, lontaran kekufuran kepada saudaranya, kalau tidak benar, orang panggil tuduhan tersebut, akan kembali kepada orang yang melontar. Maka jauhilah kita daripada sifat gemar mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Jangan. Hendaklah kita tu bersabar, bertenang, dan kita memilih untuk ihtiyat, berhati-hati. Kerana soal mengkafir ni ialah qadiyatut takfiri ni ialah tanggungjawab qadi atau hakim, kita kata. Maka jangan kita pula yang menjadi qadi atau mufti atau hakim yang tidak dibayar gaji, tapi dibayar juga balasan api neraka akhirat kelak. Kerana ajra'ukum 'alal fatwa ajra'ukum 'alan nar. Berani dengan berfatwa, ente kafir, kelompok tu kafir kerana tidak melaksanakan hudud, itu kafir. Astagfirullah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak laksana hukum Allah maka kafirlah dia. Astagfirullahalazim. Jangan jadi khawarij kita, jangan. Maka kerana itu nikmat yang paling besar cukup untuk kita, katanya Sayyidina Ali, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Sesungguhnya bahawasanya setengah daripada segala nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kita di atas permukaan bumi ini ialah mencukupilah bagi engkau itu oleh Islam sebagai nikmat. Cukuplah. Itu. Habis. Jadi Islam tu bagaimana? Binutqi syahadatain. Dengan mengucap dua kalimah syahadat. Au taba'ali abawaihi, ataupun dengan keturunan. Itu. Bukan dengan mengisi borang parti atau kelompok tertentu. Kalau masuk kelompok saya, baru Islam kuat, baru benar-benar Islam. Isi borang NGO saya, parti saya, barulah benar-benar Islam yang kuat. Itu nanti ni. Jadi kerana itu tak betul seperti itu. Islam tu hanya dengan mengucap dua kalimah syahadat. Kalau dia tu asalnya bukan Muslim, kafir asal, kafir asli dia panggil, ataupun dengan mengikut salah satu daripada dua orang tuanya, taba'an li abawaih, dipanggil Islam keturunan. Ini anak yang belum balik, salah seorang daripada ibu atau bapa yang masuk Islam, automatik anak yang belum balik itu ialah Islam, mengikut agama Islam yang dianuti oleh ibu atau bapa. Kalau dua-dua sekali, lagilah kita bukan dua-dua sekali, bukan setakat dua-dua. Dengan tok nenek moyang kita, sejak daripada ulama awliya dulu berdakwah masuk, tok nenek moyang kita tu Islam, sampai ke ayah kita dua-dua Islam, ibu bapa kita dua-dua Islam, sampailah kita, isteri kita sekarang pun Islam, anak-anak kita semua. Masya Allah. Nikmat agung, nikmat besar. Jaga. Jaga. Tu, jangan kita menyia-nyiakannya, dan jangan kita pula terbalik yang Islam dikafir-kafirkan. Itu ni hendaklah kita meneruskan cara dakwah ulama-ulama dulu, mana iaitu yang kafir diusahakan dengan dakwah bil hikmah untuk mereka itu masuk Islam. Itu yang betul. Baik. Lagi wa inna minasyughli, dan bahawasanya setengah daripada kesibukan kerja, yakfi ta'atu syughla, cukup akan dikaut itu oleh ta'at sebagai kerja kesibukan. Jadi kalau ada benda hak sibuk, banyak benda lah kita nak sibuk buat tu, sibuk buat ni, apa kesibukan yang terbaik? Iaitu ta'at. Iaitu ta'at. Ini bulan Ramadan ni, nak dekat raya ni, ada yang biasa kita dengarkan perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, iaitu ketika mana satu Syawal
satu harinya ketika mana beliau jadi khalifah, satu Syawal tu dia tak pakai baju baru. Tak pakai baju comel, tak pakai baju baru. Padahal sunatnya hari raya ni pakai baju baru. Tapi Sayyidina Ali tak pakai baju baru. Kata ni, pakai baju buruk. Jadi orang tanya Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, kenapa tidak berpakaian baru, berpakaian cantik lah kita kata pada hari raya. Jadi antara jawapan Sayyidina Ali, kalau tak silap saya banyak jawapan Sayyidina Ali itu, ada 3 ke. Antara jawapan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali jawab, laisa la'idu liman labisul jadid. Laisa la'idu liman labisul jadid. Bukanlah hari raya tu bagi mereka yang labisul jadid. Apa? Yang memakai baju baru. Innamal la'idu liman ta'atuhu tazid. Hari raya yang sebenar ialah untuk mereka yang ketaatannya kepada Allah semakin bertambah. Jadi kesibukan yang paling cukup untuk kita ialah taat. Jadi taat ni tak semestinya kena rokok, sujud. Tidak. Jangan salah faham tu. Ya, ada ibadat dengan taat ni ada umur khusus dia. Tiap-tiap ibadat belum tentu taat. Tiap-tiap ibadat belum tentu taat. Tapi tiap-tiap taat pasti ibadat. Dengar molek. Tiap-tiap ibadat belum tentu taat. Mana contoh? Semayang, Allahu Akbar. Zikir, ambil tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca Quran, ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Contoh. Itu semua tu bagai-bagai ibadat. Tapi adakah benar-benar taat? Belum tentu. Kalau sembahyangnya riya, ujub, sum'ah, takabur, begitu juga zikirnya riya, ujub, sum'ah, takabur, begitu juga baca Qurannya riya, ujub, sum'ah, takabur, maka ibadahnya itu ialah ibadah yang berdaki dengan maksiat. Tu tengok. Tidak dikatakan taat. Tapi sebaliknya taat tu, kalau seseorang tu taat, pasti dia ibadah. Mana? Dia kerak bawang di dapur sebagai seorang isteri yang mentaati perintah suaminya, kerana perintah suaminya itu tidak melanggari perintah Sang Pencipta, iaitu Allah iaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melanggari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana dia kerak bawang tu, ketika mana dia memotong bawang tu, hatinya merasakan keikhlasan dalam berbakti kepada suaminya. Itulah ibadah. Kerak bawang pun ibadah, susu anak pun ibadah, basuh berak anak pun ibadah, cuci pakaian suami ibadah. Kerana apa? Kerana hatinya. Itu kena faham tu. Jadi sebab tu saya nak lagi kata liman ibadatuhu tazid. Hari raya tu untuk ibadahnya banyak, sampai haus hitam dahi. Tidak. Apa gunanya ibadah banyak tapi berdaki dengan maksiat? Lebih baik ibadahnya sedikit tapi penuh dengan ikhlas dan taat. Jadi ikhlas, tawadhu, tadarru', redha, qanaah, itu semua tu dia panggil taat tu. Itu taat. Jadi di sana ada ta'atul zahirah dan ta'atul batinah. Itu panjang, boleh dilihat dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Lalu kata siapa ni? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, fa ta'atullahi ta'ala, maka bermula taat bagi Allah Ta'ala itu a'zamul isyghali, ialah seagung-agung pekerjaan yang sibuk. Kesibukan pekerjaan yang paling agung, yang paling hebat dalam bersibuk ni ialah taat kepada Allah. Kita kerak bawang hatinya lillahi ta'ala, berbakti kepada suami, berbakti kepada anak bini. Kita keluar bekerja sebagai suami, mencari nafkah untuk anak bini lillahi ta'ala. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana isteri. Kerana perintah Allah untuk kita ni menjaga kebajikan, memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak kita. Baik. Maka tentu walaupun kerjanya TMB, walau pekerjaannya ikutlah.
bukan mengajar, bukan tidak. Tapi dikatakan taat kepada Allah, automatik pekerjaannya ialah ibadah. Baik. Kemudian yang terakhir pukul 4 dah, insya-Allah kita akan berhenti. Wa inna minal ibrati, dan bahawasanya setengah daripada pengajaran. Ibrati itu makna izati, peringatan, tauladan, pengajaran. Yakfikal mautu, memadalah akan dikau itu oleh kematian, ibratan, sebagai tauladan, sebagai pengajaran, sebagai ibrah, peringatan. Kenapa? Fa innal mauta, kerana bahawasanya bermula mati itu akbaru, terlebih besar, akbarul mawa'izi linnasi, terlebih besar, yang paling besar segala jagaan peringatan untuk manusia. Jadi kerana itu Sayyidina Umarnya dia tatah cicing. Kalau kita sekarang tak pakai cicing dah, kita pakai handphone, maka kita sepatutnya kena tulis di wallpaper handphone kita tu mana, kafa bil mauti wa'izah, cukuplah bagiku dengan mati ini sebagai peringatan. Kenapa? Karena apabila kita memperingati sesuatu yang memutuskan kelazatan, maka di saat itulah akan membangkitkan diri kita untuk rajin beramal ibadat, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bertaubat di atas segala maksiat, kekhilafan dan kesalahan pernah kita laksanakan. InsyaAllah kita akan bertemu pula di lain waktu, di lain masa, mungkin di lain penaja, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesihatan dan rezeki yang luas kepada Datuk Datuk Rosli Atan, pengerusi Yayasan Budi Ihsan Malaysia, yang menaja kepada kuliah-kuliah kita, termasuk kuliah kita pada petang ni. InsyaAllah Subhanahu Wa Ta'ala segala apa yang kita kongsikan sepanjang bulan Ramadan melalui kuliah sendirian saya atau jemputan surau masjid lain dan bawah tajaan daripada Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni memberi manfaatlah kepada terutama diri saya sebagai orang yang berkata-kata, dan kepada sahabat penonton yang menonton video ni dan yang men-sharekan video ni. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi untuk akhirnya, al-afu minkum, saya minta maaf apa-apa kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.